Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم يا إلى العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مسموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. صدق الله العظيم. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lis-sa'idi salasu alamatin kutun halalun wa mujalasatul ulama'i wa salawatul khamsu ma'al imam. Sadaqah Rasulullah. Alhamdulillah. Pertama-tama jangan buat selama-lamanya kita rafakkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan kasih dan sayang Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah saat ini dan ketika ini kita masih diberi ruang dan peluang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi ini kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita sehat walafiat, masih diberi pinjam nyawa untuk meneruskan kehidupan kita ini sebagai hamba-Nya, dan tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah izinkan kita ini untuk melangkahkan kaki kita datang ke rumah Allah, yang mana dapat kita mengangkat tabir subuh di pagi ini dengan kehendaknya. Dan syukur kita kepada Allah kesempatan untuk kita meneruskan kehidupan kita pagi ini, pagi Ahad. Orang dah mula kerja, kita mulakan dengan meraih kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Syukur yang teramat sangat kerana pagi ini saya dihadirkan untuk bersama-sama dengan jemaah sekalian. Carane wis wiyo rata komberini. Sudah setahun lebih aku rata komberini. Haji Jepri yang WhatsApp, Assalamualaikum Ustaz, esok kuliah pagi free tak? Aku balik daripada Batu Pahat tu, kuliah dekat Parit Bilal, Masjid Parit Bilal. Anak cerita nanti bawa sikit Parit Bilal punya cerita, kan? Dan syukur alhamdulillah
Kian lamanya pandemik melanda kita, tapi sejauh manakah kita ini mengharap kasih sayang Allah? Berbagai-bagai usaha kita buat supaya kita ini selamat daripada mati. Betul? Ya ke? Kullun nafsin zaikatul maut. Tiap-tiap hidup semuanya akan mati. Kan apa nak takut mati? Pandemik punya pasal, tengok sampai booster ketiga pun nak kena ambil. Betul? Tuan-tuan, betul tak? Dos 1, dos 2. Betul tak? Itu adalah antara perkara kita untuk berusaha. Ahli sunnah wal jamaah berusaha untuk supaya kita ni selamat. Tapi keselamatan itu dijamin tak? Belum tentu juga. Aku dapat berita daripada Tupahat. Aku tanah lah Ustaz. Ada orang tu pagi ambil, malam dia meninggal. Takut orang dah. Jadi dalam hal perkara ini tuan-tuan, ketirisan manusia meletakkan harap etikat kepada Allah dah jauh dah. Inilah masa berlaku dalam kehidupan kita. Kita tidak meletakkan harap kasih sayang, meraih kasih sayang kepada Allah. Kita tidak minta rahmat kasih sayang daripada Allah. Sedangkan inilah rumah Allah yang Allah jadikan untuk meraih rahmatnya. Mana keetikat kita? Allahu Akbar. Tuan-tuan, ini hari orang Islam ketirisan akidah. Ya tak? Nak datang masjid, ini hari kita orang Islam sembahyang dah jauh-jauh dah. Betul? Termasuk aku buat sama lah kita. Nak salam pun dah tak boleh. Tak? Salam. Salam ni kan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila mana kita berjabat tangan, kita tengok muka sahabat kita, berguguran dosa kita. Itu sunnah. Tapi sunnah itu yang dah kita tinggalkan hari ini. Allahu Akbar. Saya nak buat perbandingan. Kita baru lepas kalah tahu JDT dengan mana? KL. Aku tak pergi, tapi aku dapat maklumat daripada radio Sinar menyatakan, dia buat pagi cerita dia kan. Kuala Lumpur perlawan di antara KL United dengan JDT, kehadiran lebih kurang 20,000 orang. 20,000 orang, agak-agak duduk rapat ke duduk dekat? Duduk jauh ke duduk dekat? Kau tak ada masalah. Kenapa untuk sembahyang, untuk kita menghadap kepada Sang Kekasih, kita dibuat macam ni? Tak terasa ke kita sebagai orang Islam yang kita ini dipergunakan? Allahu Akbar. Malam tadi aku lepas ceramah, diajak makan dekat mana tahu? Nasi ambeng Batu Pahat. Pernah pergi nasi ambeng Batu Pahat? Aku makan berdua dengan anakku. Satu dulang besar tu. Kelar-kelar orang ngentek no. Terkelar-kelar nak habis kan. Yang datang pada ketika itu malam yang malam tadi saya datang kan, kumpulan motor daripada Banteng ada, daripada Kuala Lumpur ada, semua datang. Aku tengoklah, kok duduk kok tak ada SOP-nya, kok hampir rapat-rapat. Jam tak ada masalah pun. Kita yang dekat masjid, la ilaha illallah. Silap-silap, engkau dah dus belum? Balik engkau, balik. Dia halau balik pula tu. Inilah ketirisan kita hari ini. Orang Islam dah makin jauh ukuahnya. Saya mukadimah ni dululah. Aku belum cerita lagi yang aku baca tadi. Biarlah orang atas kan sama fikir. Orang atas, aku cuma cakap je. Kau nak terima tak terima, yalah, aku minta maaf. Yalah. Kita hari ini nak salam pun tak boleh. Aku tetap salamnya. Ya tak? Kita kan dah dari logik akal lah, dari objek akal. Kita dah di vaksin untuk sebagai apa tadi? Untuk sebagai apa? Pendinding, betul, pendinding. Kata pendinding kan. Kalau dah ada pendinding, kita buat tak salah lah. Ya tak? Dari sudut akal. Tapi dari sudut akidah, kalau Allah berkehendak kau hidup. Kalau Allah tak nak berkehendak kau mati. Itu je.
Tapi iyalah, nampak macam mana? Syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita masih diberi ruang dan peluang dalam hidup kita ini. Allah masih sayang kat kita. Allah masih beri peruntukan hidup untuk kita merasakan sifat syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah, jadikan dalam perjalanan kehidupan kita, dampangkanlah diri kita meraih kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan dengan kehidupan makhluk hanya cabaran yang kita menghadapi situasi kita hari ini, kan? Jadi haraplah kasih sayang kita ini dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yang sesungguhnya kita melafazkan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itulah yang menjadikan sifat kita kenal dengan Islam, kenal dengan agama. Saat ini sampai kita dah boleh sembahyang, Allah, macam mana Allah sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadinya amalan itu yang kita kena buat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi. Ini amalan kita. Sebab itulah dalam dikata hidup perjalanan hidup kita ini, jadikanlah sunnah. Tak? Saya bawa apa ni? Ni apa ni? Minyak wangi, miskil bahasa Arab. Ini sunnah. Kenapa tak buat? Setan takut dengan wangian tau. Tembak wanginya. Bila mana syaitan takut wangian dekat diri kita, insya-Allah dia akan terhindar. Tapi kita dah tak amal sunnah, ya tak? Antara sunnah yang besar pada kita pagi ni, pagi ni ada ilmu. Nabi kata apa? Ni aku belum mula lagi ni, nak mukadimah yang panaskan badan. Wamak dulu kan. Kan orang kau nak sedap, kan? Nak bersenam kena wamak dulu kan. Aku kena wamak dulu ni. Kasih minda biar ustaz ni pagi-pagi dah meraung pula pagi. Bukan aku meraung, tapi nak nyatakan pada kita ni hari ni orang Islam, ya Allah, kasih sayang makin jauh, kasih sayang makin jauh. Sebab itulah ilmu yang ada pada orang Islam ni macam mana sekarang? Nabi menyebutkan pada kita, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sakhalallahu lahu tariqan ilal jannah bima astaghfiru lahu man fis samai wa man fil ardi hatta fil bahri. Ni hadis ini popular, semua orang tahu, semua orang dengar. Tetapi dari segi kiasan, bagaimanakah penerimaan kita yang kita yakin dengan Nabi, yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman, barang siapa yang mencari keperluan hidupnya ilmu. Baik, ilmu yang kita ada ni ilmu dunia, betul? Sifatnya kadang-kadang kita ada di orang yang berilmu, kita dah diperilmukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita dah jadi orang yang cerdik pandai, tapi jadi manusia yang hamba yang mutakabbir, jadi hamba yang sombong. Inilah kenapa ini hari kita pandai, ini kali jadi bijaksana. Kerana apa? Allah yang kasih. Ya aku pun tak pandai lah, lidahku berbicara Allah. Tuan-tuan ini hari datang ke masjid, dapat sembahyang bersama-sama kita hari ini, takdirnya Allah langkahkan kita kemari. Nabi pesan, barang siapa yang mencari keperluan hidupnya ilmu. Baik, bila sebut ilmu, benda tu ke sunat ke wajib? Wajib. Hujah, talabul ilma faridatun ala kulli muslimin wal muslimatin. Menuntut ilmu itu wajib bagi mukmin yang beriman dan perempuan yang beriman. Jelas. Jadi nak tanya ilmu ni ada dua, ilmu dunia dan ilmu ukhrawi. Jadi ini hari saya nak buat perbandingan.
hidup dunia dengan ukhrawi, mana yang nak dicari? Dua-dua kena cari, tapi ukhrawi lagi kena cari. Dua-dua kena cari, dunia pun cari, ukhrawi pun kena cari. Jadi yang cari ukhrawi ni uang muda ke uang tua? Dua-dua kena carilah. Ini ramai-ramai semua yang orang lama semua, otai-otai aja yang datang. Ya tak? Yang datang ni otai-otai pasal dia sedar dunia dah nak tinggalkan kita. Betul ke bu? Betul lah tu. Kita dah sampai maghrib dah. Dah sampai senja dah. Tapi masih alhamdulillah masih diberi kesempatan, masih diberi ruang peluang oleh Allah SWT dalam hidup untuk meraih kasih sayang Allah. Tapi yang menjadi malangnya hamba jauh dari rahmat Allah. Ini tempat rahmat Allah, tuan-tuan. Rumah Allah ada tempat rahmat Allah yang kita nak bawa balik dalam kehidupan kita, nak kita bawa dalam kehidupan dunia kita. Tapi kalau tak raih, urip ora kanggung gawe dadi wong. Tahu tak? Bismillahirrahmanirrahim. Urip ora kanggung gawe dadi wong. Hidup tak guna jadi manusia. Tu bahasa Melayu lah. Kan? Aku kalau nak jauh tak cakap jauh tak sah. Urip ora kanggung gawe dadi wong. Hidup tak guna jadi manusia. Lebih jadi apa? Lebih jadi apa? Tu aku tak cakap. Aku tak cakap. Suratul A'raf ayat 179. Tuan tengok sendiri. Bukan aku cakap. Suratul A'raf ayat Suratul A'raf kalau tak silap 179. Tonton baca sendiri. Sifat kita ni binatang lah. Kalau tak kenal dengan Allah, jadinya Nabi pesan cari ilmu. Ilman, kerana ilmu itu wajib. Apatah lagi ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dengan ilmu itulah menjadikan manusia kenal dengan Allah, kenal dengan Rasulullah, tahu dirinya sifat hamba. Wa ma khalaqtul jinna insan illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, untuk menghambakan diri kepada aku. Jadi bagaimanakah sifat ciri kita ni sebagai hamba, yang mana kita akan kembali kepada sang kekasih. Sedangkan bila mana orang berkasih, Allah begitu indah sekali. Orang yang berkasih dia terasa indah. Bahkan bila mana nak bertemu sang kekasih, dia takkan rasa apa? Indahnya nak bertemu kasih. Kalau kata nak bertemu, indahnya bertemu kasih, takut tak kepada mati? Yura tadi apa-apa, orang jangan takut kepada mati. Kullun nafsin za'iqatul maut. Kalau ditakdirkan kita mati, rasalah dia terima kasih, ya Allah. Aku akan bertemu denganmu, ya Allah. Aku rindu dengan kau, ya Allah. Kita ni milik Allah. Kita ni milik Allah. Bukan kita miliki diri kita, tak. Bila kita rasa kita akan kembali kepada Allah, segala-galanya adalah milik Allah. Kita akan tinggalkan, yang ada adalah redha Allah pada kita dengan amalan yang kita lakukan di dunia ini. Jadi bagaimanakah rupa kita sebagai hamba? Sebab itu dalam ilmu tauhid menyatakan pada kita, man arafa nafsahu arafa rabbahu, wa man arafa rabbahu faniya nafsi. Ini dijelaskan. Barang siapa yang kenal pada diri, akan kenal pada Tuhannya. Baik, kita susuri bagaimana kita untuk mengenali sifat diri kita sebagai hamba. Jangan sampai Allah menyatakan pada kita, dalam setiap kehidupan ibadah kita kepada Allah, kita minta kepada Allah dijauhkan daripada bakaran api neraka. Bahkan imam tadi, imam pagi ni baca rasa syahdu lah. Saya betul rasa syahdu kan?
Aku rasa imam nak kenal dulu dengan imam. Syahdu. Dia baca apa? Baca tadi istighfar, baca istighfar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 kali. Lepas tu dia minta, Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna. Apa yang kita minta? Kita minta dijauhkan daripada bakaran api neraka. Bahkan imam tutup dengan doa tadi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Dalam lafaz hidup kita ini kita menyatakan minta kepada Allah Ta'ala supaya kita jauh daripada bakaran api neraka. Bahkan Nabi sendiri minta kepada Allah, sujud kepada Allah, ya Allah, jangan ada pun di kalangan umat aku yang masuk neraka. Itu Nabi. Sebab itu saya bacakan ayat Allah Ta'ala dalam suratul Isra ayat 18 dan ayat 19. Untuk sama kita kongsikan supaya dalam perjalanan kehidupan kita ini kita merasakan diri kita ini hamba. Apa yang Allah sebutkan, man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Sesiapa yang menghendaki kehidupan dunia sekarang, yakni duniawi, maka kami berikan baginya di dunia ini apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki. Ini kena faham. Allah Subhanahu wa taala menyatakan pada kita, sekarang kita hidup kat dunia. Sekarang kita hidup kat dunia, apa yang Allah kehendak, apa kemauan kita, Allah bagi. Dan itu Allah sebut fiha ma nasya'u liman nurid. Allah kehendak. Hatta kepada kita nak buat amal pun ni kehendak Allah. Allah kehendak kita nak datang kemari, bukan dengan kehendak kita. Kalau kena kehendak kita, orang kelem teka. Kaya apa pun tiap waktu Bilal laungkan azan. Kalau dah tak bukan kehendak Allah, tak kehendak ikut kehendak kita, orang kelem teka. Tahu tak? Kita ni tiap-tiap hari diingatkan oleh Pak Bilal kita ni setiap hari dilaungkan azan. Tapi oleh kerana kehendak kita ni, nafsu kita, berdengar azan pagi subuh. As-salatu khairum minan naum. Bilal sekali tu. Bilal punya azan disergah tu. Sembayang itu lebih baik daripada tidur. Dicontohlah. Tak bangun juga. Macam mana? Itu manusia. Sebab itu minta kepada Allah. Sebab itu kita bangun aja, kita cakap apa? Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Terima kasih ya Allah. Syukur kepadamu ya Allah. Kau bangkitkan aku daripada aku mati dan kembali. Sesungguhnya aku akan kembali kepada Engkau ya Allah. Itu hamba. Kan? Jadinya apa yang Allah sebutkan pada kita, sesiapa yang menghendaki kehidupan sekarang duniawi, kita hidup kat dunia. Apa kita hidup kat dunia ni semua Allah bagi. Tak terkecuali. Contoh, dulu kita bujang, dulu kita anak dara. Sekarang dapat apa? Berkahwin. Dah kahwin, dapat apa? Dapat anak. Betul? Siapa kasih? Kita kasih ke? Kita kasih ke? No. Allah. Kita pun dari rumah tangga dapat anak. Dulu kahwin belum ada rumah. Bila kahwin, pasangan bercita-cita hidup bahagia.
nak ada rumah sendiri. Dulu duduk dengan mak bapak, kahwin, dapat rumah. Kalau kita susuri lagi, dulu kita ni tak tahu apa-apa, keluar tak tahu apa-apa, kan? Jadi baby, diasuh, dididik, ditarbiah dengan agama, jadi orang. Tak cukup, hantar sekolah, jadi remaja, jadi dewasa, jadi pandai lagi, belajar hebat, dapat diploma, hebat lagi, dapat ijazah, hebat lagi, dapat master dan sebagainya. Pandai. Siapa pandai? Diri pandai ke Allah kasih pandai? Allah. Tak ada apa-apa. Kalau Allah tak kasih, takkan mungkin kita hari ini macam ni. Jadinya, dalam arti kata mandang pada diri tak ada apa-apa, pandanglah dengan kasih sayang Allah. Sebab itu dalam istilah tauhid, memandang kepada diri tidak dengan kerana Allah, sesungguhnya ia terhijab. Bila kata terhijab, tu yang rasa diri pandai. Aku macam ni, kalau aku tak jadi macam ni. Siapa engkau? Siapa engkau? Hamba lah. Kalau pandai macam mana sekalipun, jadilah hamba yang tawaduk. Panggil datang, ini panggil tak tahu, lalu je, singgah pun tak. Ni yang kena terapkan dengan anak cucu kita. Bukan hantar belajar je, kenal dengan Allah. Hari ini kita keterisan akidah pasal ni lah. Rasa diri hebat, boleh buat itu, boleh buat ini, padahal tak ada benda pun. Cari formula macam mana segala pun, sakit juga, mati juga. Betul? Kita dalam pandemik ni macam-macam cara dibuat dah. Buat itu, buat ini, buat itu, buat ini. Kalau dah Allah dah berkehendak, tak boleh buat apa. Jadi sifat diri hamba teruskan hidup untuk meraih kasih sayang Allah. Sebab itu Allah menyatakan pada kita bahawa sesungguhnya raihlah kasih sayang Allah. Kalau pagi-pagi macam ni, kan, dah tentunya dipasanglah ni iklan, esok pagi ada kuliah Ustaz Jumat, balik juga, la ilaha illallah. Ada apa lagi? Tuan, kita ni, aku tengok tadi, aku perhati tu, 1, 2, 3, 5 sab tau. Kalau 5 sab depan ni, kalau tak silap saya, aku tengok tadi 8 orang. Kalau 8 kali 5, 40 orang. Perempuan aku tak tahulah. Balik juga. Ini ilmu tau. Saya nak jelaskan. Orang yang sembahyang rugi juga. Dalam surat Al-Munafiqun, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ala sayyidina. Allah sebab apa? Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalakum wala auladakum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Enggak, Allah kata perbuatan yang demikian, may yanzalika, orang yang dilalaikan dengan harta benda dan anak penak daripada anzikrillah, daripada ingat Allah Ta'ala, mayabzalika, maka sesungguhnya perbuatan yang demikian itu, faula, mereka itu, faulaika humul khasirun, mereka di kalangan golongan orang-orang yang rugi. Rugi aja lah, ada kuliah balik, ada rugi tak? Rugilah, saya cakap rugi. Pasal apa? Hadis yang saya sebut tadi, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sakhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sesungguhnya Allah bagi orang itu jalan nak menuju ke surga. Ni tuan-tuan, kita ni semua bakal masuk surga, dah nampak jalan. Allah dah bagi jalan nampak.
Bahkan bukan itu saja, Nabi bimastaghfirulahu, dimohon ampunkan olehnya. Oleh apa? Allah Ta'ala melalui malaikat. Tuan-tuan, kita duduk dalam majlis ilmu macam ni tuan-tuan, malaikat duduk rapat-rapat ni berbondong-bondong sampai aras Allah Ta'ala. Kita segan dengan malaikat tu. Malaikat duduk ni rapat-rapat ni, kita tak duduk kuliah jauh-jauh. Tak apa, ustaz pakai main, rugi. Kenapa? Keberkatan ilmu yang dia dapat tak lekat pada diri. Sebab itu lamanya duduk ilmu, kalau ada orang kan, duduk ilmu dia kalau jauh-jauh, memang dia dapat, tapi amal belum tentu. Yang lagi parah, ceramah dengar, tapi dia pun buat ceramah agak belakang. Itu lagi parah lah. Tak tahu apa yang nak dengar. Dia dengar ustaz ke, dia dengar aku tak tahu. Kan? Tak, oh ni semua bagus. Kan? Ada satu tempat selalu kan. Ya aku cakap, dia cakap. Aku cakap, dia cakap. Kebangetan tertiwang. Baik tuan-tuan. Hidup kita ini adalah kehendak Allah SWT. Kerana Allah sebutkan kepada kita, liman nuridu. Kan? Allah yang berkehendak, bukan kita. Bahkan Allah ingatkan kita bahawa sesungguhnya amaran yang Allah beritahu, ayat seterusnya, summa ja'alna lahu jahannam yaslaha mazmuman madhura. Bila dengar ayat itu, apa Allah sebut pada kita? Kemudian kami sediakan baginya itu di akhirat neraka jahanam. Dia akan memasukinya dalam keadaan terhina dan terusir. Kenapa? Kenapa Allah jelaskan hal yang demikian pada kita? Perkara ini belum berlaku pun dekat kita, tetapi Allah menyatakan sifat manusia yang hidupnya semata-mata dekat dunia, Allah kucar-kacirkan ni urusannya. Benar tuan-tuan? Saya bawakan satu hadis Rasulullah SAW yang berkaitan dengan ayat ini dalam kitab yang saya gunakan. Tuan-tuan semua pun ada, saya tahu. Dalam kitab An-Nasihu Diniyah wal Wasiyatul Iman. Bahasa Melayunya, nasihat agama dan wasiat iman, dalam bab tajuk mencintai dunia. Apa Nabi sebut? Man asbaha hummuhud dunya syattatallahu alaihi amrahu wa farraqa alaihi dai'atuhu wa ja'ala faqrahu baina ainihi wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kutibalah. Jelaslah apa yang Nabi sebutkan pada kita. Sesiapa yang bangun di pagi hari, nampak jelas Nabi beritahu kita semua bangun daripada pagi tadi. Ada malam tadi tak tidur? Pak malam tadi tidur ke tak tidur? Aku tanya ni, tidur tak tidur? Lena tak lena? Lena lah pasal dapat peluk isteri. Bu, malam tadi tidur lena tak? Aku tanya aja, bukan apa-apa pun. Tidur lena ke malam tadi? Lena pasal apa? Abang sebelahnya, betul? Ha? Abang sebelah tak sebelah ke malam tadi ada tak? Ha? Tak ada. La ilaha illallah, nasiblah kau jadi isteri kena tinggalkan suami tidur. Dah tak ada. Tak ada lain cerita. Aku tanya, yang ada ni aku tanya. Yang ada. Tidur lena tak? Lena. Isteri ni kan bang. Ni formula isteri. Ni cerita lain sikit. Keluar sikit lah. Isteri ni kan marah kalau suami tak ada sebelah. Bang, kita ni dah tutup ni bang. Tak ada apa lagi lah bang, kita ni semua dah ada bang. Abang tidur sebelah saya lah bang. Cukuplah tangan berada di dada saya. Betul? Betul tak isteri? Saya tanya aja ni. Ha? Betul kan?
Yang dah tak ada terkenang-kenang, teringat-ingat. Yang dah ada takkan nak biarkan. Saya kadang-kadang tanya, Ustaz, kenapa dah senja ni kadang-kadang kena tinggalkan? Kenapalah saya masih kenapa? Lah kenapa? Juru cintanya macam mana mula-mula cinta? Ni perlu cinta ada. Pasal apa? Cintalah, raihlah kasih sayang Allah. Allah akan campakkan kasih sayang sampai mati. Ini tak raih cinta ke Allah. Bila suami buat dia tak raihkan, ya Allah, kau lembutkanlah hati suami aku, ya Allah. Selama mana aku hidup ni, ya Allah, kau jadikan kasih sayang untuk aku, ya Allah. Cakaplah macam tu. Ini tak. Abang ni kenapa? Asyik tak tahu kan ni? Dia marah balik. Mana dah suami tak bengang, ya Allah. Asyik kena marah aja. Tapi bukan soal isteri sini, isteri semua baik. Sebab tu datang pagi ni, kan? Pagi tadi bangun subuh, bangun datang sini kan? Datang sini, kan sama-sama. Kan isteri kerja kau bangun sendiri. Suami-suami. Isteri kerja kan? Tu suami isteri yang baik. Kan? Ke situ pula aku begini. Baik. Hidup kita ni dibangkitkan oleh Allah. Tapi kalau hidup kita dibangkitkan oleh Allah telah memandang kepada dunia, Allah kucar kacirkan. Saya baca ayat ini, hadis ini. Man asbahumud dunya syatadallahu alaihi amrahu. Barang siapa yang bangun di pagi hari sedangkan fikirannya memashghulkan oleh mata benda dunia semata-mata, nampak? Hidupnya bangun aja nampak. Kalau kita ni bangun kadang-kadang, kita bangun ni, kita nak fikir apa? Kalau orang perempuan, mula dulu masa bangun kahwin kan, mula kahwin terbangun aja terfikir. Kang bangun nak bangun buat sarap anak, betul? Bangun nak buat sarap anak, kadang bangun nak jadikan gosok baju suami, nak pergi kerja, betul kan? Bangun nampak tu. Dia nampak sembahyang ke nampak kerja? Buat kerja dapur dulu, sembahyang nanti dulu. Silap sembahyang subuh pukul 6.30, 6.45 baru sembahyang subuh. Sibuk ngurus dunia. Okey lagi lah nak sembahyang. Ni yang lelaki bangun subuh, mula kahwin tak bangun-bangun. Isteri yang sibuk kat dapur, dia tak bangun lagi. Bangun dah pukul 6. Tak bangun lagi. Itu dulu. Bukan suami sini lah, ni suami lain dulu. Kan? Kalaulah hidup kita hidup semata-mata memasukkan kehidupan dunia semata-mata, ada manusia macam tu tuan-tuan. Ada sampai tu sampai tua. Bukan bahkan sampai mati, bang. Ada satu pasangan jumpa saya. Saya pernah cerita tak dengan tuan-tuan. Sampai mati. Kenapa? Inilah ditakdirkan oleh Allah. Tak pelik lah. Sedangkan anak Nabi siapa? Nabi Nuh AS. Bagaimana? Isteri, anak tak beriman dengan Allah. Pelik? Tak pelik. Tapi takkanlah kita nak macam tu. Dalam perjalanan hidup kita nak atur hidup kita tu. Jadi apa yang Nabi beritahu pada kita ni, jangan sampai bangun pagi itu sedangkan fikirannya memasukkan harta benda dunia. Wa farraqa alaihi doi'atuhu. Nescaya Allah akan mengkucar kacirkan urusannya. Allah Akbar. Bila kita berbalik kepada hadis ini menyatakan Allah kucar kacirkan hidupnya, betul tak? Ada tak orang kadang-kadang hidup ni umur dah 50 tahun, 60 tahun, langkah kaki masjid belum sempat-sempat lagi? Ada tak? Ada tuan-tuan. Ini sedih. Nak langkah kaki ke masjid, nak sembahyang 5 waktu, nak sembahyang Jumaat jauh sekali. Kadang orang cerita, Ustaz benar lah Ustaz, aku pun pelik kaya apa tadi wong wi. Bukan atur pun masjid ngarep rumah. Faham tak faham ni? Tak faham. Aku translate balik. Ada orang cakap kan, Ustaz, ada orang tu Ustaz, ya Allah,
Bukan pun jauh rumahnya daripada masjid, depan masjid aja pun tak boleh datang. Hidayah ke? Nak hidayah macam mana? Hari-hari dah dipanggil, dekat pula tu, tak faham lagi. Hayya 'alas solah, marilah sembahyang, tak tahu juga. Agor ngarani apa meneh dadi wong, kebangetan dadi wong. Sebab itu jangan sampai hidup kita ini dalam keadaan Allah biarkan kita. Tuan-tuan, 3 minit aku berhenti 7 suku. Boleh? Boleh? Nak lajak lagi? Lajak lagi. Masing-masing kan tengok aku, ustaz dia bertuah betul, datang sekali-sekali tak nak berhenti pula je. Tapi tak apa, aku janji 7 suku aku berhenti. Inilah tuan-tuan, dalam hidup sebenarnya kita nak apa? Jadi, bila kita melihat dalam perjalanan kehidupan kita, jangan sampai kita mati ditangisi. Ya. Siapa pun ditinggalkan, yang ditinggalkan sama ada yang meninggal pun menangis juga, kan? Sayangnya dengan keluarga dan sebagainya. Tetapi jadikan dalam perjalanan hidup kita ini, jangan sampai kita tak mencari kekasih, tak mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat munafikun tadi kan Allah jelaskan pada kita, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalakum. Tu dia ada kaitan dengan hadis Nabi ni. Kan? Janganlah kamu dilalaikan oleh harta benda kamu. La tulhikum amwal. Amwal ni kan harta kan? Amwalakum, harta-harta kamu. Sebab apa kadang-kadang kita kena leka? Sebab apa kadang-kadang kita tak pergi masjid? Sebab apa kadang kita tak duduk belajar? Kita leka. Ya tak? Kita lalai dengan kehidupan kita. Jadi bila mana kita duduk macam ni, bila Allah ingatkan macam ni, ya Allah, terima kasih ya Allah, Kau masih beri keupayaan pada aku ya Allah. Aku tak mampu, aku tak kuat. Ya tak? Kita serahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat manusia ni, kalau dirinya hidup tak kenal dengan Allah, tidak menghambakan diri kepada Allah, hanya hamba kehidupan dunia semata-mata, dia merasakan apa yang dia dapat tak cukup. Kenapa? Pada pandangannya dia terasa tak cukup lah, sikit lah. Padahal dah dapat dah. Tak dikasih dah, cuma tak perasan. Manusia ni bila nama dah dapat dibagi oleh Allah Ta'ala, tidak merasakan sifat syukur dan nikmat yang dibagikan, dia akan sifat diri ni, dia akan menjadi kecelakaan dalam hidup, bahkan dia tak sadar. Ada disebutkan sifat manusia tadi, bila mana sifatnya dia hidupnya kepada dunia, tidak mandang kepada kasih sayang Allah, bahkan dah dibagi pun dia jadi apa? Wa ja'ala faqrahu baina ainihi, menampakkan kemiskinan di hadapan matanya. Faqrahu, miskin. Dah dapat dah dibagi, kurang. Fakrun kan kurang, miskin. Tak dapat. Hidup dah dibagi, suami dah ada, isteri dah ada, anak hidup bahagia, ada rumah, ada kenderaan, tak bagi lagi, tak cukup lah. Dah ada rumah, beli rumah lagi, dah 2, tak cukup lagi, 3, tak cukup. Ni manusia. Kena bibi tahu kan? Kalaulah gunung emas aku dapat, kalau lagi baiknya dapat 2 kan? Kalau dah dapat 2, kalau 3 alangkah baiknya kan, gitu kan? Ini nafsu. Bab cerita nafsu ada satu bab. Kalau bab cerita nafsu, dia ada satu bab yang menggambarkan kehidupan kita ini jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pasal apa? Dalam bab tu Allah menyatakan apa? Dunia mana yang dicela. Itu bab tu dalam ayat Suratul Arab ayat 14.
Itu next time lah kita cerita. Itu bab nafsu. Kan? Cerita ni tak habis. Jadinya sifat manusia tadi bila mana hidupnya hanya kepada kehidupan dunia semata-mata, wa ja'ala faqrahu baina ainihi. Dia menampakkan kemiskinan, nampak di hadapannya apa yang didapat, nampak kemiskinan sikit, tak banyak, tak cukup. Bahkan bukan itu saja, walam ya'tihi minad dunya illa ma kutibalah. Sedangkan dunia yang dikejarnya itu tidak akan datang melainkan apa yang telah dicatatkan oleh Allah baginya. Jadinya kita dah berusaha ni, hidup kita dah dibagi Allah Ta'ala daripada umur muda sampailah sekarang ni. Itu yang kita dapat, hari ini yang kita kecapi, syukurlah. Habis nak buat macam mana lagi? Datanglah masjid. Kalau tak jadi geng masjid, dari geng mana lagi? Umur dah 50, 60 tahun, 7 tahun, nak jadi geng mana? Nak geng motor? Tak salah, aku juga tak salah, jadilah geng motor. Tapi singgahlah masjid. Oh, motor besar bukan main. Dah 60, 70. Larat lagi bawa motor besar tu. Tapi nak langkahkan kaki masjid, la ilaha illallah. Berat kaki ni. Ada ni tu. Hidupnya dengan motor besar. Glung 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 glung. Dia brung brung. Show tu orang main motor ni bila kata dengar rung rung. Puas hati. Tu agaknya lah. Kan? Kepuasannya kat situ. Tak salah. Tapi ya Allah, takkan nak hidup macam gitu. Orang perempuan, ini cerita perempuan pula kan, cerita tu lelaki je. Orang perempuan kan, hidupnya dah 50 tahun, 60 tahun, tapi dia punya grazing, ya Allah, kayak wong nom. Tahu grazing? Orang perempuan kalau pakai kasut apa? Aku tanya pasal orang perempuan kalau pakai kasut apa? Apa? Kasut yang tinggi tu kan. Kalau zaman muda dia punya tingginya tu bersoni. Tapi kalau dah muda macam ni, dia punya tapak besar sikit. Tapi tinggi. Nampak gah. Betul? Tak, bukan perempuan sini aku cerita ni. Adalah tu. Saya zaman ikut ada satu kumpulan tu kan, reunion. Aku tengok, ya Allah, muda lagi. Aku tengok semua pakai tubik tinggi, la ilaha illallah. Betul lah, kadang-kadang tak salah. Saya kata tak salah lah kan, tak salah, tak apa kan, tak apa bang. Kalau isterinya ni nak macam tu, kasih, jangan tak beli. Nanti dia termimpi-mimpi. Apalah Zul, zaman muda bukan main sayang belikan. Bila dah tu macam ni minta tu, alah sudahlah, dah tu ingat aja gitu. Bukan gitu. Dia pakai tu nak tunjuk kat kita, bang masih lawa lagi tak? Lawa lagi perempuan ni. Walaupun dia rasa dirinya dah 5 siri, 6 siri, 70 siri kan, tapi rasa hebat lagi tak? Bila pakai cantik lawa lagi tak? Bang Ji akui tak? Kalau dah pakai cantik dia lawa lagi tak? Lawa, jangan cakap tak lawa. Pasal tu kita punya. Sebab itu walau macam mana sekalipun, tapi yang Allah beritahu tadi, walam ya'tihi minad dunya ila ma kutibalah. Sedangkan dunia yang dikejar itu tidak akan datang melainkan apa yang dicatatkan baginya. Itu. Jadi masa dah lagi 3 minit 7 suku. Ini kira masa kecederaan akhir sekali untuk sama-sama kita kongsikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man akhadha minad dunya fawqa ma yakfihi akhadha hatfahu wa huwa la yash'ur. Nabi sebut apa? Sesiapa yang mengambil dari dunia lebih dari apa yang mencukupi dirinya,
sebenarnya ia telah mengambil sesuatu yang memberatkan ajalnya, yakni kecelakaan, sedang ia tak sadar. Betul tak? Betul. Kadang-kadang dah tua umur 70 pakai suloh dengri, pakai suloh bell bottom, pakai suloh jean. Aku tanya, layak ke tak layak ni? Umur dah 70 pakai suloh. Haji menjadi. Aku sekadar pandangan, pakailah tak salah, tapi wajar tak kita sebagai orang yang menjadi perhatian? Ya. Ini hari bukan orang perempuan aja, lelaki. Kau tengok dia punya dressing ke dengan cap dia, dengan baju dengri dia, kan? Tak salah. Tapi berpada-padalah mengikut kesesuaian. Kadang-kadang ya Allah, maring masjid yo katoiku, maring belajar tulan lungo iku, maring bandar lungo kerja katoiku. Paham tak paham? Itu lagi. Kadang-kadang hidup manusia ni kan, aku pun pelik, kan? Pergi sembahyang, kalau aku pergi jalan kan, racingnya baik-baik, bagus-bagus. Tapi pergi masjid, itulah suruh pergi jalan, itu suruh pergi kedai, itu suruh pergi pasar, itu suruh pergi iku-iku wae. Jadikanlah sifat kita kasih kepada Allah, kenakanlah kesesuaian, kan? Bila kita sembahyang dengan keadaan macam ni, ya Allah, kita sebut, ya Allah, terima kasih ya Allah, dalam perjalanan kehidupan aku ini, Kau aturkanlah perjalanan hidup aku untuk kehendak-Mu ya Allah, bukan kehendak aku ya Allah. Kan kita harapkan macam tu, kan? Sebab itulah, dengan dunia jangan terlampau sangat. Sebab itu Nabi pesan tadi, siapa yang mengambil dari dunia lebih dari apa yang mencukupi dirinya, sebenarnya akhadha khadfahu wa huwa la yash'ur, sebenarnya ia telah mengambil sesuatu yang memberatkan ajalnya, memberatkan matinya, jadi kecelakaan. Kalau sampai tak dapat kasih sayang Allah sampai mati, sedangkan ia tak sadar. Itu yang takut-takut, jangan sampai tak sadar. Jadi segala dunia yang termampu yang dapat saya kongsikan, dah 7 suku. Saya nak berhentilah, nak cerita banyak tu, kan. Jadi mudah-mudahanlah tuan-tuan jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dengan perkongsian kita ini, apa yang dihabarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui Al-Quranul Karim dan juga akan hadis Nabi Muhammad Rasulullah SAW, untuk menjadikan sifat diri kita sebagai hamba kenal sebenar-benarnya hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita menyatakan bahawa sesungguhnya jadikanlah dalam perjalanan hidup kita ini untuk kita berusaha menjadikan sifat kita apa yang disebutkan oleh Nabi pada kita, untuk kita berusaha untuk mengamalkan akan sunnah-sunnahnya, insya-Allah. Mohon ampun, mohon maaf kalau ada kata bicara yang berkebasan sebagainya lain tak bukan untuk meraih kasih sayang Allah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, pandanglah kami dengan kasih sayang rahmat-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau ampunlah dosa-dosa kami ya Allah, terutamanya ya Allah kepada ibu bapa kami ya Allah. Kau ampunlah dosa kedua bapa kami ya Allah. Kau ampunlah dosa adik-beradik kami ya Allah. Kau ampunlah dosa anak-anak kami ya Allah. Kau ampunlah dosa jiran tetangga kami ya Allah. Kau ampunkanlah dosa seluruh umat Nabi Muhammad SAW ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sungguhnya ya Allah, seandainya ada di kalangan kami yang sakit ya Allah, Kau sembuhkan ya Allah. Kau maha penawar ya Allah bagi kami ya Allah. Ya Allah, tiada yang sakit kecuali mati ya Allah. Tiada penawar segala penyakit ya kecuali mati ya Allah. Ya Allah, kami mengharapkan kasih sayang-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, dalam perjalanan kehidupan kami, Kau pandanglah dengan kasih sayang rahmat-Mu ya Allah, sampai kami bertemu dengan-Mu ya Allah, dengan keadaan Kau redha memiliki apa yang kami amalkan ya Allah. Allahumma nawwir qalbina binuril hidayatika kama nawarta binuri syamsika abadan
برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ويقينا صادقا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وشفاء من كل داء وشفاء من كل داء. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبنا على دينك وعلى طاعتك. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. مولانا دوام فيها سبحانك اللهم وتحيته فيها سلام وآخر دعوة الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. تكبير. Tadi mau dipanggil